Okay, Assalamualaikum dan hai. So, untuk video kita pada kali ini, kita akan go through 4.3, orbital overlap and hybridization, part 1. In previous video, saya dah explain about valence bond theory dan dah cover learning outcome A. So, for this video, kita akan go through learning outcome B dan C. Okay, first kita tengok dulu hybridization theory. So sebelum ni awak dah belajar valence bond theory. So this is hybridization theory. So hybridization is the process of mixing together two or more atomic orbitals that have similar energy. So the new atomic orbitals produced by hybridization process are called hybrid orbitals. Okay, previously in chapter 2, okay, awak dah belajar beberapa jenis orbitals S, P, D dan F. Okay, jadi daripada valence bond theory yang sebelum ni, kita dah go through yang untuk menghasilkan covalent bond itu, valence atomic orbitals kena overlap. Okay, kena overlapping. Jadi, untuk hybrid ni, kenapa kita tak boleh guna S orbital je, P orbital, D orbital yang sedia ada, yang kita dah belajar. Kenapa kena mixing orbitals untuk buat orbital yang baru? Okay, kerana orbitals yang sedia ada ni, yang dah belajar ni, kita tak boleh nak guna dia dengan tepat untuk explain about covalent bond yang ada dalam certain molecules. Kalau perasan sebelum ini, video yang sebelum ini, saya guna example yang ada dua atom. Contoh, saya guna H2, N2, HCl. Jadi ini semua ada dua atom. So kalau ada dua atom diatomic molecules, kita boleh guna orbitals yang sedia ada yang kita dah belajar ni. Okay, tapi kalau kita ada contoh NH3, CH4. Jadi untuk molecules yang macam ni, yang lebih daripada dua, kita panggil polyatomic molecule, kita kena create a set of new orbitals. Kerana kalau kita create a set, the set of new orbitals tersebut, hybrid orbitals ini, barulah kita boleh illustrate dengan tepat macam mana covalent bond terhasil dalam compound ini. Okay, dan kita boleh tunjuk overlapping tu. Jadinya, tak boleh dah nak guna S-P-D orbital semata-mata. Jadi, kita akan mixing orbitals yang awak dah belajar ni untuk menghasilkan orbital yang baru. Jadi, sekarang kita tengok apa jenis hybrid ini ataupun apa hybrid orbitals yang baru yang kita boleh dapat bila kita buat hybridization. Okay. So, jenis-jenis hybrid ni ada 5. Okay, kita ada SP, kita ada SP2, SP3, SP3D dan SP3D2. So, nanti saya akan explain macam mana, kenapa boleh dapat orbital SP, macam mana SP3. Okay, sekarang apa yang awak kena tahu adalah macam mana nak tentukan jenis hybrid orbitals apa yang akan digunakan oleh molekul tersebut. So remember, concern kita adalah central atom. Jadi awak kena tengok central atom tersebut dan kira berapa elektron pair. Jadi ini kalau pergi balik 4.2, hopefully boleh ingat macam mana saya pernah explain how to determine the number of electron pair. Di mana kita akan kira bond dan kita akan kira lone pair, kan? Jadi, first, before you determine the type of hybrid orbital, please determine the number of electron pair first. So, kalau untuk sp, hybrid orbitals, 2 electron pair. Kalau central atom tersebut ada 3 electron pair, sp2. 4 electron pair, sp3. 5 electron pair, sp3d. 6 electron pair, sp3d2. Okay, so ini dulu yang awak kena tahu. Okay, jadi seterusnya, bila kita dah belajar macam ni, kita boleh menjawab test yourself 12. Because this question asks you to indicate the type of hybrid for
Okay, carbon and nitrogen in these molecules. So, awak kena lukis Lewis structure dulu, baru awak boleh determine the type of hybrid. Sebab baru kita boleh kira electron pair. Tapi macam panjang molekul ni kan. Okay, tak apa. Jom kita buat bersama-sama. Ya, tak payah nak kira-kira electron pair, electron valence semua tu. Kita terus lukis. Okay, kita start dengan N. Okay, start dengan N ni. So, N. Okay, ada 2 hidrogen. Okay, lepas tu N, dia bonded dengan carbon ni. Okay, carbon ni bila ada kurungan, means carbon ini ada branch untuk NH, jadi branch kita tulis kat bawah. Okay, NH, N. Saya buat bond juga untuk H. Okay, kemudian carbon ini bonded dengan nitrogen. Okay, nitrogen ada H. And then nitrogen is bonded with CH2. And then C. And then N. Okay, jadi ini apa yang saya dapat daripada these molecules. Okay, but remember for carbon, okay, carbon untuk stable mesti ada 4 bond. Okay, untuk nitrogen for stable mesti ada 3 bond dan 1 lone pair. Okay, ini memang macam ni. Jadi mari kita check balik structure kita, adakah stable? Okay, nitrogen mesti ada 3 bond, 1, 2, 3 settle, tapi kena ada 1 lone pair. Okay, carbon mesti ada 4 bond. 1, 2, 3, baru 3. Nitrogen kena ada 3 bond. 1, 2. Jadi kita akan tambah dekat sini satu lagi bond. Supaya nitrogen dapat 1, 2, 3. Carbon dapat 1, 2, 3, 4 bond. Okay, ini kita letak lone pair. Okay, nitrogen 3 bond. Settle. Lone pair. Carbon 4 bond. 1, 2, 3, 4. Settle. Carbon 4 bond. Nitrogen 3 bond. So, nitrogen 3, baru ada 1. Kita tambah lagi 1, 2. Sudah dah dapat 3. Carbon pun dah dapat 1, 2, 3, 4. So, nitrogen, lone pair. Okay? Boleh? So, this is the Lewis structure. Jadi, sekarang kita nak tentukan jenis of hybrid orbitals or hybridization for carbon and nitrogen. So, remember tadi, kalau 2 electron pair, sp, 3 electron pair, sp2, 4, sp3, 5, sp3d, 6, sp3d2. Okay. Jadi, untuk nitrogen dan carbon, kita akan kira electron pair. Okay, do you remember how to determine the electron pair? Before this, saya dah cakap kan, kita akan kira bond dengan lone pair. So, 1, Okay, 1, 2, 3, 4 electron pair dekat N. Jadi kalau 4 electron pair, what is the type of hybrid? 4 sp3. Okay, boleh? So kita buat untuk carbon. So carbon, kalau awak tengok dekat situ, 1, 2, 3, 4 ke? 4 ke? Ingat tak dalam 4.2, kalau dia ada double bond, kita kira sebagai single. Sama untuk yang ni. So, 1, 2, 3 electron pair. Okay, tengok balik. 3 electron pair. What is the type of hybrid? Kalau 3? sp2. Okay, teruskan dengan N. Kalau double bond, kira sebagai single kan? 1, 2, 3 electron pair. Okay, what is the type of hybrid if 3 electron pair? sp2. Oh, sorry. Sekejap. Kita padam. Okay, so for the next one, okay, awak boleh kira dekat situ. Okay, sp2. Apa ni? sp2. Okay, nitrogen. Okay, harapnya boleh nampak. 1, 2, 3, 4. So, kalau 4, sp3. Carbon, 1, 2, 3, 4. sp3. Okay, carbon, 1. Okay, triple bond. Kena kira 3 ke? Sama juga macam double bond tadi, kita akan kira sebagai single. Okay, remember, double bond, triple bond counted as single. So, 1, 2 electron pair, sp, nitrogen, 1, 2 electron pair, sp juga. Boleh?
Okay, hopefully boleh faham macam mana kita kira electron pair, macam mana kita tentukan type. Okay, remember for double and triple counted as single. Okay, settle. So, test yourself 12 dah siap. Okay, awak pun kena buat test yourself 13. Tengok ni, saya gariskan untuk ni. Jadi, saya nak untuk si this carbon and for number 2, this carbon and this carbon. Okay, so awak kena buat Lewis structure dulu. Baru awak boleh tentukan berapa electron pair. Lepas tu, determine the type of hybrid. Okay, so nanti dah siap, upload jawapan. Okay. Okay, so kita pergi dekat sini. So ini dia extend lagi lah untuk awak lebih faham. Okay, tadi kita ada apa? SP, SP2, SP3, SP3D2. Salah. SP3D, SP3D2. Okay. Padam sekejap lah. Dua tu. Okay. Jadi sekarang saya nak explain kenapa SP, kenapa SP3, kenapa tak boleh ada SP4, kenapa SP3 lepas tu campur dengan D. Okay, remember untuk SP 2 electron pair. So kalau 2 electron pair memerlukan 2 orbital untuk letak 2 electron pair tersebut. So SP terhasil bila kita mix 1 s orbital with 1 p orbital. Okay, remember S memang ada satu orbital je. Satu garis je kan. P ada 3. PX, PY, PZ. D ada 5. Okey. So kalau ia ada 2 electron pair, maksudnya molekul tersebut memerlukan 2 orbital untuk letak electron pair tersebut. Jadi that's why SP. Kerana you mix 1 s orbital with 1 p orbital to produce a 2 hybrid orbital. Okay, so SP2, kenapa SP2? 1s hybrid dengan 2p. So 2 campur 1, 3 orbital untuk meletakkan 3 electron pair. Okay, SP3, 1s orbitals hybrid with 3p orbital. So 3 campur 1, 4 boleh memuatkan 4 electron pair. Okay, kenapa SP3D? Kenapa tak ada SP4? Kerana 1s dan 3p. Ada ke p orbital tu 4 orbital? Tak ada kan? 3 je untuk p. That's why kalau awak dah mix 1s, awak dah mix 3p, awak baru dapat 4. Tapi ni 5 electron pair. Jadi nak kena ada satu lagi orbital. So kita ambil daripada D. So 3, 1, 1. 5 lah untuk letak 5 electron pair. So 6 electron pair, 1s orbital, 3p orbital. So 3 campur 1, 4. So kena ada 2 lagi orbitals untuk memuatkan 6 electron pair. So kita akan mix dengan lagi 2. Hopefully boleh faham kenapa boleh jadinya jenis-jenis ini. Okay. Jadi untuk setiap hybrid orbitals, dia ada orbital arrangement, cara kita lukis dia. So kalau SP berbentuk linear, SP2 trigonal planar, SP3 tetrahedral, SP3D trigonal bipyramidal. Rasanya boleh agak kot. SP3D2 ni bentuk apa? Octahedral. So kalau awak tengok ni, actually it's quite similar with what you have learned in 4.2. This is a basic geometry. Okay, tapi cara lukis dia lain sikit. Okay, jadi sekarang meh kita pergi macam mana nak lukis. So sebelum ni, kalau awak ada linear, sebab sebelum ni kita nak lukis bond. Jadi bond kita pun lukislah. Contoh, B, A, B. Okay, ni dulu dalam 4.2. Okay, untuk geometri. So now, kalau hybrid, so untuk hybrid, orbital, okay, nama pun orbital. So kalau orbital, dia kena ada loops. Jadi kita takkan lukis guna garis macam ni. So linear, bentuk dia macam ni linear. Kita tambah je loops tu. Begitu. Lepas tu kita pun label. Ini adalah sp orbital, ini adalah sp orbital. So you ada 2 orbital untuk meletakkan 2 electron pair. Boleh? Okay, so ini sp2 electron pair. Okay, next. Okay, sp3, 3 electron pair.
So trigonal planar dia punya shape. So kalau dulu kita lukis trigonal planar macam mana? Macam ni, macam ni, macam ni kan? So tambah je loops tu, macam tu. Jadi sekarang kita lukis untuk trigonal planar. Okay, awak lukis cantik lah begitu. Lepas tu kita pun label SP3. Salah. Ya Allah, bukan SP3. Sorry. SP2. Padamlah. Sekejap Okay. So ini adalah SP2. 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 Tadi betul tak SP? Betul. Okay. So next adalah ni baru SP3. Salah ni. Betul lah 3. 4 electron pair. Okay, ingat dulu tetrahedral bentuk macam kaki ayam ni kan, ataupun mic stand. So kita akan tambahkan loops. So satu ke atas, 2, 3. Mana tu? Macam tu. Okay, jadi next adalah untuk awak. Okay, jadi kita akan tambah satu lagi loops dekat situ. Okay, so kita label SP3, 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 SP3. Okay, 1, 2, 3, 4 loops untuk 4 electron pair. Okay, next trigonal bipyramidal, SP3D, 5 electron pair. Okay, remember macam mana dulu? Ada atas, ada bawah, segitiga macam ni kan? Okay, jadi kita akan lukis atas, bawah, satu sini. Macam tu. Awak tolong lukis yang cantik lah. Okay? Label. Sorry. Okay. Okay, berapa loops? 1, 2, 3, 4, 5 loops for 5 electron pair, 5 orbital. Okay, last is SP3D2. Okay, the shape is octahedral, 6 electron pair. Octahedral, satu atas, satu bawah, bentuk macam X. So, kita akan lukis dia. Okay, satu atas, bawah, bentuk macam X. Boleh ke tu? Boleh lah. Awak lukis cantik-cantik sikit. Lepas tu label SP3D2. Okey, jadi ini kalau awak kira ada berapa orbital? Ada 6 orbital untuk 6 elektron pair. Okey, boleh ke? So nanti ni kita akan lukis. Okey, so kita dah go through the shape. Okay, jadi ini kind of like summary for you to know more about the hybrid. So SP kita mix S dan P. Dia akan ada linear geometry and angle. So ini satu lagi benda yang kena tahu. Okay, just relate with what you have learned in 4.2. What is the angle? If linear, 180 degree. Okay, next, SP2 hybrid. S orbital with 2 p orbital, 3 SP2 hybrid orbitals, and the shape is trigonal planar. What is the angle? If you remember, 120 degree. Okay, next, SP3 tetrahedral geometry. Oh my god, sorry. And the angles are 109.5 degree. Okay, what about SP3D? This one, trigonal bipyramidal and angles. What is the angle? Kenapa ada dua? Kita ada 90 degree and 120 degree. Okay, what about the last one, SP3D2? The shape of hybrid is octahedral. Angles are 90 degree. Okay? Jadi, kita akan buat hybridization dan orbital overlap untuk molekul. Saya akan tunjuk step-steps dia. Okay, this is the step. Okay, you always start with Lewis structure. Again, kita jumpa lagi Lewis structure. That's why I very stress
to you about the Lewis structure. You have to draw the correct Lewis structure. Okay? Okay, predict the molecular geometry ni tolong potong. Kita tak akan predict the geometry. Kita akan predict the type of hybrid and also the orbital arrangement. Okay, so later in the example, I will explain to you step by step. And then electronic configuration for central atom untuk valence electron, promote if possible, hybrid, and then kita akan explain. Okay, but sekarang awak tengok example yang saya akan tunjuk. So untuk video ni saya akan go through one example only, A. So untuk video lain baru kita cover beberapa lagi. So kita pergi A je dulu. Kalau tak nanti panjang sangatlah video ni. Okay. So this is the first step, Lewis structure. So I dah letak dekat you 24 electrons. So B at the center and F as the terminal. Okay, minus 6 left with 18. Letak dekat terminal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Habis dah semua elektron sampai kosong dah. Perlu ke saya letak double bond untuk oktat? B adalah berbal, jadi boleh incomplete oktat. Jadi ini adalah Lewis structure yang betul dah. Okay, so this is the first step. So terus pergi sini. Okay, so first step is your Lewis structure. Okay, make sure your Lewis structure is correct. Okay, next kita akan keluarkan beberapa information. So please buat terus bersama-sama dengan saya masa awak tengok video ni. Okay, we have BF3. What is the first thing that you have to determine? Tadi saya cakap benda pertama, electron pair. Okay, jadi electron pair. Okay, berapa electron pair untuk B? We have 1, 2, 3 electron pair. So 3 electron pair. After determine the electron pair, what is the type of hybrid and also orbital arrangement? So saya go through, tengok balik table ni. So 3 electron pair mana? This one is 3. Type is sp2. Orbital arrangement, okay, tolong tukar ni. Orbital arrangement, trigonal, planar. Okay, so kita tulis dekat sini. What is the type of hybrid tadi? sp2. What is the orbital arrangement? Trigonal, planar. Okay, jadi sekarang kita dah settle yang ini. Next adalah berapa sigma bond, berapa lone pair. Okay, sigma bond. Okay, sigma bond kalau awak ada single bond, semua adalah sigma bond. I repeat, if you have single bond, semua adalah sigma bond. So ada 2, 3 sigma bond. Okay, ada lone pair tak dekat sini? Ada ke lone pair dekat B? Kita tengok dekat B tu. Ada lone pair? Tak ada kan? Jadi, berapa lone pair? 0 lone pair. Okay, jadi kenapa perlunya tahu berapa sigma bond? Because dia akan memberitahu kepada awak berapa unpaired elektron. Okay, so 3 sigma bond, 3 unpaired elektron. Unpaired elektron, elektron yang tiada pasangan, yang single. So later on saya akan tunjuk kenapa pentingnya information ini. So dah settle yang ni? Okay, sudah. So kita pergi step yang kedua. Step yang kedua adalah ground state. Okay, ground state of B. Okay, untuk ground state awak kena tahu valence elektron. B, valence elektron dia ada 3 di dalam 2s dan 2p. Okay, ini awak memang kena tahu. Kalau tak tahu, you have to do the electronic configuration. Okay, jadi untuk B, kita concern untuk hybrid ni memang kita concern valence elektron saja. So, 1, 2, 3. Jadi sekarang ini pentingnya information yang dekat atas ni. Tengok, awak nak 3 unpaired elektron. Okay, maksudnya nak 3 elektron yang tak ada pasangan. Tapi dalamnya ada 1 je. Jadi apa yang kita akan guna? We will excite this. Okay, this elektron kita akan excite pergi sini. Okay, so this elektron akan excite pergi sini. So tulis sikit. Okay, need to excite 1 elektron. Okay, jadinya akan ada step yang ketiga, excited
state of B. Okay, jadi sekarang 2S dan 2P masih ada. So, ni tadi, satu ni dah excite pergi sini. So, ni tinggal satu. Ni original memang macam ni. So, satu ni dah pergi sini. Okay, boleh faham? Kenapa kita excite? Sebab dia nak 3. Tapi awak ada satu je. So, bila excite, nampak tak? You nak 3 unpaired elektron, you dah dapat 3 unpaired elektron. Elektron yang tak ada pasangan. So, sekarang, pergi balik dekat jenis of hybrid sp2. Maksudnya, you akan mix 1s dengan 2p. S tambah p tambah p. Jadi, ini, awak boleh nampak dekat sini, 1s dan 2p akan mix. Jadi, daripada sini, sampai 2p ni akan mix to form sp2 orbital. Okay. Jadi, datangnya step yang keempat, hybridized state. Sebab awak dah hybrid orbital ni tadi. Okay, sorry yang garis ni. Awak dah hybrid orbital ni tadi. Okay, ni memang kena. Okay, sorry. Apa? Okay, so saya tulis balik. Okay, jadi this is hybridized state of B. Okay, sekarang bila awak dah mix, awak dah tak ada 2S, awak dah tak ada 2P. Okay, sebab awak dah form orbital yang baru, sp2. So, 1, 2, 3 orbitals ni, dia akan dekat-dekat macam ni. Okay, so ini semuanya sp2, sp2, sp2 orbital. Jadi, tinggal satu je 2P. Okay, boleh? Jadi, ini ada 1, 1, 1. Okay, so next adalah sekarang untuk BF3, dia akan overlap B dengan F. Jadi B kita dah tunjuk, so F kita tunjuk satu je dekat sini. So untuk F, awak ada valence elektron dalam 2S dan 2P ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, ni dia akan overlap dengan yang satu ni. That's why F, yang awak ada 1, 2, 3. So, overlap mesti ada 3 juga kan? That's why F ada 3. So, this one, dia akan overlap with, okay, 2p orbital of 3f atom. Okay, boleh? So, ini adalah step yang kita akan guna untuk semua molekul. Ada 1, 2, 3, 4. Okay, next adalah lukis. Jadi, awak dah settle untuk explain. Jadi, apa yang tinggal adalah untuk kita lukis. Jadi, ini adalah the last step for you to explain about hybrid. So, this is the 5th step. 5 kan? Sekejap. Okay, 5. Jadi kita nak lukis. Okay, sekarang kita tahu dia adalah sp2 berbentuk trigonal planar. So, lukis tu dulu. Trigonal planar. Jadi, sebab B ada 3 elektron pair, jadi dia akan adopt sp2. Okay, trigonal planar. Okay, so this is for B. Okay, next adalah dia akan overlap dengan 3 F atom, 2 P orbital. P orbital. So, P berbentuk dumbbell. Jadi, step ni akan overlap dengan P orbital daripada F. Okay, 1, 2, 3. Okay. So, tolonglah awak lukis elok-elok sikit lah. Bagi cantik sikit awak punya lukisan. Okay, jadi kita akan label. Ini adalah P orbital untuk F yang pertama. P orbital untuk F yang kedua. P orbital untuk F yang ketiga. Okay, apa yang tinggal sekarang adalah untuk awak label. Okay, jadi kita akan label orbital tersebut. Okay, untuk B, ni trigonal planar sebab dia sp2.
Jadi ini untuk B. Jadi ini overlap. B akan bagi 1 elektron, F akan bagi 1 elektron. B akan bagi 1 elektron, F 1 elektron. B 1 elektron, F 1 elektron. Okey, jangan lupa label untuk F 2p. Okey, 2p, 2p. Okey, apa yang lagi yang tinggal? Sigma bond, sigma bond, sigma bond, dan yang seterusnya adalah angle. What is the angle for trigonal planar between bond? 120 degree. Okey, so barulah siap awak punya lukisan. Okey, jadi ini untuk F, terangkan sikit. Dan ini untuk F. Okey, boleh nampak lukisan dia? So next adalah awak kena tulis orbital arrangement. Okay, for this orbital arrangement dia adalah trigonal planar. Okay, molecular geometry. Okay, molecular geometry pun trigonal planar juga sebab tak ada lone pair dekat central atom. Next, angle 120 degree. And the last one is how many sigma bond? 3 sigma bond. So ada semua ni barulah siap awak punya hybridization. I know it's long. I know it's quite hard to understand at the first. But please, okay, please follow the steps. Okay, this is the first example. Later in the second and third video, we are going to go through for the next example. Hopefully, you're going to understand more by then. Okay, jadi tolong ikut je step 1, 2, 3, 4, 5 step dan apa yang saya kata kena label, you mesti label. Apa yang saya suruh tulis, awak kena tulis. Boleh? Jadi kita tinggal test yourself 14. Awak hanya perlu buat untuk this one. Okay, buat untuk B sahaja. Lepas tu, upload jawapan awak dalam Google Form. Yang lain-lain tak payah. Buat untuk B sahaja. Okay, so hopefully you understand what I'm explaining in this video. You have 2 exercises to submit. Test yourself 13, test yourself 14 for B. Okay, so kalau tak faham boleh tanya nanti. So that's all for this video. Thank you for listening.